Hai murid-murid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersama dengan saya Cikgu Amir bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 5. Baiklah, Cikgu harapkan kamu berada dalam keadaan yang sihat dan bersedia untuk menjalani sesi pembelajaran kita pada hari ini. Tajuk kita pada hari ini adalah tindakan semasa jerebu. Okey, pada sesi PDP yang lepas kita dah belajar tentang panduan semasa di hospital. Okey, jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang tindakan semasa jerebu. Pernah tak jumpa jerebu ni? Waktu bila? Pernah juga kan? Tahun-tahun lepas pernah cikgu. Okey, tahu tak? Okey, jadi standard pembelajaran kita pada hari ini ia adalah 5.1.3. Jom kita tengok. Baiklah, standard kandungan 5.1 memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Standard pembelajaran 5.1.3 memahami dan menggunakan pelbagai kata adjektif mengikut konteks. Cikgu, kata adjektif tu apa? Saya lupa cikgu. Nanti saya terangkan. Baiklah, objektif kita pada hari ini, kamu akan dapat menulis 5 ayat berdasarkan kata adjektif sifatan, warna dan ukuran. Ialah kriteria kejayaan. Kamu akan dapat menjelaskan dan menggunakan kata adjektif dengan mengikut kategori dengan betul. Kemudian kamu berjaya membina ayat menggunakan kata adjektif tersebut. Okey, faham kan? Ingat lagi tak kata adjektif tu apa? Cuba tengok gambar yang cikgu bagi ni. Kata adjektif tu merujuk kepada kata sifat. Contoh. Lelaki itu tinggi. Perempuan itu rendah. Lelaki itu kurus. Itu adalah kata sifat. Faham? Merujuk kepada sifat sesuatu benda, bahan ataupun orang. Tak kisah bahan dan benda, tak kisahlah macam mana pun bentuk dia. Kalau kamu dah bersedia, sila rujuk muka surat 36. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita nak kenal dulu apa itu jerebu. Jerebu ialah satu fenomena yang disebabkan oleh kewujudan banyak partikel-partikel kecil yang tidak boleh dilihat oleh mata kasar dan terapung-apung di udara. Partikel-partikel ini mungkin berasal secara semula jadi ataupun kesan sampingan daripada aktiviti manusia yang kita tahu asap lah kita panggil, betul tak? Asap ni terlalu banyak sampai kita sukar untuk melihat. Kalau bawa kereta ni tak nampak depan. Kalau hidu ni boleh sakit tekak, sakit mata, sebab asap tu kan. Kita panggil jerebu lah, sama juga. Datang dari mana benda ni? Kadang-kadang dia kata berasal dari secara semula jadi. Contohlah kebakaran hutan akibat cuaca terlalu panas. Ataupun dia kata kat sini kesan sampingan daripada aktiviti manusia. Contoh kilang, asap kenderaan. Faham kan? Seterusnya, ni dia kata faktor-faktor jerebu ni. Pembakaran terbuka, pembakaran hutan secara besar-besaran, pelepasan asap kilang, pelepasan asap kenderaan. Betul tak? Sebab itulah jerebu boleh terjadi. Partikel-partikel halus ni ialah asap tersebut lah. Mungkin habuk, mungkin debu, benda-benda yang gitu. Seterusnya, kita lihat dahulu kata adjektif. Jika kamu lihat muka surat 36 tu, bahagian bawah tu ada munshi cilik. Dia kata di situ, hari ini kamu akan belajar tentang 3 kata adjektif, iaitu sifatan atau keadaan, warna dan juga ukuran. Kita lihat dahulu sifatan atau keadaan. Ialah jenis kata yang membawa pengertian sifatan atau keadaan sebagai keterangan. Contoh, rajin, sihat, pandai, baik, jahat. Itulah sifat atau keadaan. Faham kan? Ini merujuk kepada orang. Contoh keadaan gelap, terang. Keadaan satu benda. Kemudian merujuk kepada warna, iaitu jenis kata yang membawa pengertian warna sebagai keterangan. Contoh merah, biru, hitam dan putih. Apa lagi? Merah jambu, indigo. Mak Jenin ke hutan bawa ikan yu. Apa tu? Warna pelangi. Mak Jenin merah jingga
mak jenin ke kuning. Macam itulah. Baiklah, seterusnya kata adjektif ukuran ialah jenis kata yang membawa pengertian ukuran sebagai keterangan. Contoh panjang, kecil, pendek, nipis, tebal. Buku itu nipis. Itu merujuk pada ukuran buku tersebut. Muka dia tebal. Boleh tak? Tak boleh kan? Jadi salah. Baiklah, seterusnya. Kita rujuk muka surat 36. Tindakan semasa jerabu. Ready yang ni nanti kita akan tengoklah, cikgu akan terangkan. Keluarga Farisha mengamalkan langkah-langkah menghadapi jerabu berpandukan maklumat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Tindakan semasa jerabu. Yang pertama, kerap minum air kosong. Yang kedua, pakai pelitup muka. Yang ketiga, elakkan pembakaran dan pencemaran udara. Yang keempat, kurangkan aktiviti luar. Yang kelima, kerap basuh muka. Kita lihat dulu, kenapa cikgu kena minum air kosong? Sebab kita menghidu udara. Betul tak? Jadi kita nak bersihkan bahagian dalam ni, kita kerap minum air kosong supaya mungkinlah kita terhidu debu-debu tu kan. Jadi dia akan, dengan minum air kosong ni akan mencuci ataupun dia akan mencuci bahagian tekak kita lah. Untuk mengelakkan sakit tekak, batuk-batuk, kerap basahkan, takut bibir kering, banyak benda. Sebab tu dia kata kerap minum air kosong. Yang kedua, pakai pelitup muka. Sejak jerabu lagi, kita sebenarnya disarankan pakai pelitup muka lebih-lebih lagi dengan keadaan negara ataupun dunia yang sedang dilanda dengan COVID-19 ni. Memang kita perlulah, walaupun tak berlaku jerabu, walaupun awak tak nampak asap depan mata, walaupun awak tak nampak benda-benda orang kata kuman-kuman tu, tapi kita digalakkan tak pakai, kena saman dik weh. Sekarang ni dah kena pakai 2 pelitup muka pula, double, supaya variasi daripada COVID-19 tu tidak terkena pada kita. Seterusnya, elakkan pembakaran dan pencemaran udara. Pembakaran ni kita tak boleh nak bakar suka-suka. Lebih-lebih lagi kalaulah berlakunya kebakaran hutan. Awak ada kebun, awak bakar. Saya nak kawasan ni lapang. Tak boleh. Tak elok. Sebab tu nanti salah satu punca berlakunya jerabu. Seterusnya, kurangkan aktiviti luar. Waktu jerabu tak boleh nak buat apa-apa pun. Nak bawa kereta pun tak nampak depan. Sebab terlalu pandangannya terdekat. Baiklah, seterusnya basuh muka. Kerap basuh muka supaya sentiasa segar. Baiklah. Seterusnya, kita akan benda ayat berdasarkan kata adjektif yang diberikan. Kalau kamu lihat gambar, dikata di situ putih, nipis, hitam, tebal. Maksudnya kamu perlu contohlah. Farisha memakai pakaian yang putih dan nipis ketika jerabu supaya ataupun agar. Kamu boleh menggunakan pelbagai teknik yang telah kita pelajari ketika kita membina ayat. Manakala adiknya pula memakai pakaian yang hitam dan tebal, maksudnya awak boleh terangkan kenapa. Contohlah, adik Farisha memakai pakaian yang berwarna hitam dan tebal dan mengakibatkan dia berasa sangat panas. Contoh macam tu. Itu berdasarkan kepada ayat yang kamu bina. Faham? Baiklah, seterusnya. Gambar berikut. Ada orang membakar sampah. Kata adjektif yang diberikan adalah panas. Merujuk kepada apa? Warna ke? Keadaan ke? Yang mana satu? Panas merujuk kepada kata adjektif keadaan. Baiklah, gambar seterusnya nyaman dan juga pandai. Betul tak? Juga merujuk kepada keadaan. Keadaan di dalam rumah. Seterusnya segar. Kata adjektif yang mana agak-agak? Jadi kamu dikehendaki membina gambar. Ibu membasuh muka agar berasa segar. Faham?
Okay, kemudian gambar yang terakhir ialah sihat dan cergas. Okay, gambar kakak sedang minum air. Okay. Ada 5 gambar. Jadi dengan menggunakan kelima-lima gambar tersebut, cikgu nak kamu bina ayat di dalam buku bina ayat. Okay, faham? Gunakan kesemua kata adjektif yang telah diberikan. Okay, contoh. Okay, dia akan jadi seperti ini. Okay, bina ayat dengan menggunakan kata adjektif yang telah diberikan berdasarkan gambar. Okay, 1. Putih nipis, hitam tebal. 2. Panas. 3. Nyaman dan pandai. 4. Segar. 5. Sihat dan cergas. Jadi gunakan kelima-lima gambar tersebut. Gambar tak perlu lukis. Okay, cuma bina ayat saja. Okay, bina di dalam buku bina ayat. Baiklah, itu saja. Okay, kita akan berjumpa lagi dengan pada sesi PDP yang akan datang. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.